Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu fi afiyati Allah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan salihan maqbula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sidang hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu lagi di dalam sesi laman ilmu Masjid Negeri Perak. Kita masih lagi bersiaran meskipun semalam sudah diumumkan perintah kawalan pergerakan sudah ditamatkan di seluruh negara, melainkan di beberapa daerah-daerah tertentu, dan Masjid Negeri masih lagi termasuk di dalam daerah Kinta. Jadi kita lihat bagaimana perkembangan semasa nanti, insyaAllah. Terlebih dahulu sebelum saya meneruskan kuliah ataupun perkongsian saya pada hari ini, saya ingin menyentuh satu kesilapan yang saya buat dalam kuliah yang lepas, di mana saya menyebut bahawa universiti yang terdapat di Fes Maghribi itu adalah Universiti Kairawan, walhal yang sebenarnya ia adalah Universiti Qarawiyyin. Sebabkan perkataan tersebut hampir sama, jadi saya keliru. Dan selepas tamat kuliah tu saya periksa dan memang betul sebenarnya Qarawiyyin, bukan Kairawan. Kairawan adalah sebuah negeri yang terletak di Tunisia, dan di situ juga terdapat beberapa bangunan dan juga kesenian Islam yang cantik. Baik, insyaAllah hari ini saya akan menyentuh mengenai Bimaristan, sejarah hospital Islam. Namun saya akan sentuh secara umum dan tidaklah terlalu mendalam, kerana topik Bimaristan ini merupakan antara topik yang kita katakan menarik, khususnya bagi mereka yang mengambil bidang perubatan dan di dalam masa yang sama mempunyai kata kecenderungan untuk memahami sejarah Islam, khususnya dalam perubatan ini bagaimana. Baik, terlebih dahulu kita nak tahu apakah maksud bagi perkataan Bimaristan ini. Kalau sebelum ini bagi kita yang mengaji bahasa Arab, dan mungkin kita akan tahu bahawa perkataan bagi hospital di dalam bahasa Arab adalah mustashfa, tempat di mana orang mendapatkan kesembuhan. Mustashfa berkongsi medan makna ataupun perkataan yang sama dengan syifa. Sebab itu hospital juga dipanggil sebagai Darus Syifa, tempat penyembuhan. Dan syifa itu maksudnya penawar ataupun penyembuhan. Namun kalau diikutkan dalam sejarah perubatan tamadun Islam yang panjang ini, hospital pada zaman dahulu akan dipanggil sebagai Bimaristan ataupun Bimarastan, dan jamak dia adalah Bimarastanat. Dan Bimar merujuk kepada sakit. Dia bukan daripada perkataan bahasa Arab, tapi dia adalah daripada perkataan bahasa Parsi, Bimar ataupun Vimar. Dan kemudian kita ada Stan, Bimaristan. Stan ini khusus merujuk kepada kebun ataupun taman, ataupun kalau dalam konteks negara dia merupakan, kita katakan, tanah tumpah darah. Sebab itu kalau negara-negara yang hujung dia ada Pakistan, kita ada Hindustan, Turkmenistan, itu maknanya khusus merujuk kepada kalau contoh Pakistan, tanah tumpah darah orang Pakistan, begitu. Tapi dalam konteks perbincangan kita ini, Stan khusus merujuk kepada kebun ataupun taman di mana ia dikaitkan dengan ketenangan dan juga dikaitkan dengan satu kawasan yang mendamaikan. Antara contoh yang menggunakan stan dalam konteks ini adalah Gulistan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan minat dengan kita panggil sebagai syair-syair Islam, Sa'di Shirazi mengarang sebuah koleksi syair yang dipanggil sebagai Gulistan. Gul merujuk kepada mawar dan stan merujuk kepada taman ataupun kebun. Jadi koleksi syair beliau ini dipanggil sebagai Taman Mawar, Gulistan.
Begitu juga di dalam bahasa Melayu kita ada apa yang dipanggilkan sebagai istana, kan? Kalau selama ni kita duk panggil istana, 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 rupanya istana ni merupakan kata pinjaman daripada bahasa Parsi, kan? Yang merujuk kepada tempat tinggal ataupun rumah. Jadi kalau kita sebut stan ini, istan juga dalam masa yang sama dia merujuk kepada rumah. Sebab tu juga dalam masa yang sama kita lihat kepada kitab karangan ulama tanah air Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Bustan Al-Arifin, taman orang-orang arif, taman para arifin. Dan begitulah bagaimana bahasa Parsi juga mempunyai pengaruh ke dalam bahasa Melayu, kan? Sebab itu kalau tadi kita ada istana, kita ada lagi beberapa kata pinjaman ataupun pengaruh bahasa Parsi ke atas bahasa Melayu. Dalam sebagai contohnya perkataan biadab, kan? Bitara. Perkataan bi itu sebenarnya merujuk kepada tiada ataupun tidak ada. Kalau bi di dalam bahasa Arab maksudnya ada, kan? Sebagai contohnya kalau kita sebut, kita katakan bi itu berasal daripada bahasa Arab, bi dalam biadab, kan? Jadi kalau kita marah orang, kau ni biadab lah, maknanya kita katakan kepada dia itu ada adab, kan? Bi adab. Tapi disebabkan bi pinjaman kita ini adalah daripada bahasa Parsi, jadi bila kita sebut orang tu bi adab, kita mengatakan bahawa dia tidak ada adab, kan? Bi adab, tidak ada adab. Begitu juga dengan bitara, kan? Bitara ini kalau ikutkan maksud dia farid ataupun unik, kan? Jadi bitara tiada tara, maknanya tidak ada, bukanlah kita katakan tidak ada tara tu maksudnya tiada tandingan. Kita maksudkan bitara ini tidak ada yang setanding ataupun tidak ada yang sama seperti dia, merujuk khusus kepada unik, kan? Kalau tidak setanding ni kita kata mungkinlah istilah hebat, kan? Tapi bila kita sebutkan tidak setara ni, maknanya ada orang yang dia mahir ataupun taranya tinggi dalam bidang penulisan, ada orang yang taranya tinggi di dalam bidang pengucapan awam. Jadi mereka itu bitara di dalam bidang masing-masing. Bi itu merujuk kepada tidak ada. Dan mengapa stan digunakan ataupun hujung, kan? Kita katakan suffix perkataan stan itu digunakan dalam bimarastan ataupun bimaristan kerana ia hendak menunjukkan satu hal keadaan di mana apabila orang sakit, dia memerlukan kepada satu daerah ataupun ruang yang boleh mengembalikan semangat dia. Dan ini sangat bertepatan lah, ya. Kalau seseorang yang sakit, kita bawa dia ke taman ataupun kita bawa dia ke kebun yang indah, dia boleh menimbulkan kedamaian, boleh menimbulkan ketenangan dan sekaligus mempercepatkan proses penyembuhan dia. Dalam masa yang sama, tujuan untuk perubatan di dalam Islam ini, matlamat utamanya adalah untuk mengembalikan kesihatan diri, ya, untuk mengembalikan ketenangan jiwa, untuk membantu seseorang itu dapat memfokuskan kehidupannya kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kepada orang Islam lah. Sebab itu pentingnya juga aspek jiwa ini di dalam perubatan dan juga institusi hospital Islam. Baik, bila kita menyentuh tentang sejarah hospital Islam ataupun bimaristan ini, mahu tidak mahu kita akan kembali kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zaman di mana Islam mula berkembang dan pada waktu itu terlalu banyak kita katakan persengketaan, peperangan yang berlaku khususnya bagi menegakkan agama Islam dan dalam mempertahankan maruah agama Islam daripada penindasan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Sebagai contohnya di dalam perang Khandaq, perkhidmatan, kita kata bukan perkhidmatan lah, khidmat daripada Rufaidah Al-Aslami, jururawat wanita Islam yang pertama dan merangkap jurubedah Islam yang pertama, kan? Telah memberikan khidmat yang sangat besar, kan?
kepada tentera-tentera Islam yang cedera di dalam medan peperangan, kan? Dan ini adalah kita katakan satu model perubatan Islam yang terawal di dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Dan meskipun pada waktu itu tidak ada tertancap bangunan hospital yang tinggi ataupun besar, tetapi jelas dah nampak model perubatan itu ada, kan? Kaedah rawatan fizikal itu ada dan tidak asing lagi di dalam Islam, kan? Dan kemudian pada zaman itu juga telah ada beberapa kawasan perubatan ataupun kita nak kata macam klinik pun boleh jugalah, khusus untuk mereka yang mengembara dalam bentuk kafilah, kan? Yang mengembara untuk mengerjakan haji dan sebagainya, yang mengambil perjalanan jauh di pertengahan jalan, kan? Perkhidmatan tabib-tabib dan pelbagai lagi. Tapi itu nanti kita akan sentuh selepas ini. Dan Bimarostan ataupun Bimaristan yang pertama telah ditubuhkan oleh Khalifah Walid ibn Abdul Malik, kan? Di Damsyik. Pada waktu itu, di Damsyik, di bawah kerajaan Bani Umayyah. Dan ketika itu pembangunan dan juga pentadbiran bagi Bimaristan ini dijalankan dengan menggunakan institusi wakaf. Maknanya sesiapa sahaja yang datang ke situ tidak perlu bayar, 100% ditanggung oleh wakaf, kan? Dan yang menariknya, Bimaristan di dalam dunia Islam ini tidak terhad hanya kepada orang Islam, tetapi dia juga menerima orang selain bukan agama Islam, kan? Nanti kita akan sentuh tentang bagaimana pentadbiran Bimaristan ini kawal ataupun mengendalikan Bimaristan ini untuk orang Islam dan juga orang bukan Islam. Baik. Ciri-ciri Bimaristan ataupun hospital Islam ini, pertama, dia akan diletakkan di tempat yang berdekatan dengan air. Ataupun kalau tidak berdekatan dengan air, dia itu seharusnya dibina berdekatan kawasan bukit yang tinggi. Yang ini jauh daripada kesesakan ataupun hingar-bingar, kan? Kalau dia itu berdekatan dengan air, maka tujuannya adalah untuk kita katakan terapi. Itu nanti kita akan tengok bagaimana. Kemudian dalam masa yang sama, hospital ataupun Bimaristan ini perlu dibina di kawasan yang berudara baik. Sebab itu di dalam proses pembangunan Bimaristan Adud Audaulah di Baghdad, jadi pemerintah di Baghdad ini namanya Adud Audaulah, telah memerintahkan salah seorang penguasa dia di bawah dia ni, Abu Bakar Ar-Razi, untuk pilih tempat yang baik untuk bangunkan Bimaristan ataupun hospital ni. Jadi Abu Bakar Ar-Razi ni ataupun Ar-Razi ni telah memilih tempat dengan caranya menggantungkan daging-daging di kawasan kota Baghdad ini, sebab nak cari mana tempat yang ada udara yang baik. Bagaimana dia nak kenal pasti mana tempat yang ada udara yang baik? Dia akan tengok daging ini busuk cepat di bahagian mana. Seandainya kalau busuk cepat di bahagian utara, maka dia akan mengelakkan daripada bangunkan Bimaristan di kawasan utara, dan begitulah juga dengan keadaan yang lain. Dan dia memilih daging yang lambat rosak di kawasan dia memilih untuk membangunkan Bimaristan di kawasan yang daging lambat rosak dan dalam masa yang sama berudara baik. Ini berkaitanlah, sebabkan daging tu lambat rosak menunjukkan bahawa udara di situ segar, dan udara di situ juga tidak akan merosakkan daging pesakit-pesakit. Sebab pada hikmah dia, pada kebijaksanaan dia, kalau kawasan itu mempunyai udara yang tidak baik dan merosakkan daging itu dengan cepat, bagaimana pesakit-pesakit yang duduk dalam hospital di kawasan tu nanti nak sihat cepat, kan? Kalau ada yang jangkitan yang ada luka terbuka, nanti akan terdedah kepada jangkitan yang cepat, kan? Dan kalau ada orang yang ada masalah mental ataupun jiwa, lagilah tertekan bila menghirup udara yang tidak sesuai dengan tubuh badannya. Dan seperti mana yang saya sebutkan tadi, Bimaristan ini dibangunkan atas institusi wakaf. Jadi wakaf ini bukan semata-mata menanggung yuran kemasukan ataupun yuran perubatan pesakit,
tetapi dia juga digunakan untuk membayar gaji bagi para tabib, yang ini doktor, jururawat, lelaki dan perempuan, dan juga untuk artis-artis ataupun para penghibur. Yang ini satu benda yang menarik, sebab jarang kita dengar hospital includekan pegawai-pegawai mereka ni dalam kalangan artis dan juga penghibur. Dan bimaristan ini dia akan ada pengkelasan yang tertentu mengikut penyakit. Maknanya ada ward untuk sakit kusta, ada ward untuk mental, ada ward khusus untuk penyakit-penyakit awam, ada ward untuk perempuan sahaja, ada ward untuk lelaki. Jadi pengkelasan ini antara kita katakan model terawal untuk prinsip isolasi ataupun kuarantin kepada penyakit-penyakit yang berjangkit dan berbahaya. Dan kemudian di dalam bimaristan juga ada apa yang dipanggil sebagai syarab khanah, ataupun istilah kita sekarang ni farmasi lah kan. Syarab khanah ini dia merujuk kepada sirap ataupun potion. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang minat main game tu tahulah potion ni kalau tak minum, kalau dah hilang nyawa dalam game tu, tak minum potion ni matilah. Jadi potion ini adalah ubat dalam bentuk cecair, ataupun dalam masa yang sama dipanggil sebagai sirap. Ambil juga daripada perkataan bahasa Arab tadi, syarab kan. Syarab ni minuman ataupun kita katakan liquid. Syarab khanah, ini satu lagi hal yang menarik bila dia mengambil perkataan daripada Parsi dan juga ada perkongsian bahasa Turki sikit kan. Sebab tu kalau dalam bahasa Melayu kita ada apa yang dipanggil sebagai kutub khanah kan. Kutub khanah ini merujuk kepada perpustakaan ataupun kedai buku ataupun kawasan yang kita katakan dipenuhi pasar buku kan, kita panggil sebagai kutub khanah. Kalau di dalam bahasa Turki dan juga Parsi, kedai kopi dipanggil sebagai kahwa khane. Kahwa kopi, khane ini macam kedai ataupun kita katakan kawasan yang ada banyak sesuatu benda. Jadi bila sebut syarab khanah ini, dia merujuk kepada kedai ubat-ubatan kan, ataupun farmasi lah istilah kita pada hari ini. Dan farmasi penting perlu ada di dalam bimaristan, kerana kalau tak ada ubat, kalau tidak ada kaedah rawatan, bagaimana orang yang masuk ke dalam hospital ini nak sihat. Jadi itu, dah ada hospital, kena ada farmasi. Seterusnya, di dalam bimaristan ini ataupun bimarastan ini, tuan-tuan dan puan-puan, perlu ada apa yang kita katakan sebagai sistem saliran air. Bukanlah merujuk kepada sistem pembentungan ataupun indah water tu, tapi maksudnya perlu ada air yang mengalir di dalam hospital, maknanya secara semula jadi ataupun tidak. Ini yang berkaitan tadi, pemilihan lokasi bimaristan ni tadi. Kenapa kena buat dekat dengan air? Satu, tujuannya aliran air ini akan berfungsi sebagai kaedah rawatan, terapi buat pesakit-pesakit, khususnya bagi mereka yang mengalami masalah mental ataupun sakit jiwa kita panggilnya. Kita ni sekarang bila sebut sakit mental kan kita bayangkan terus gila, tapi kadang-kadang orang yang kemurungan, orang yang kecewa, orang yang berputus asa pun boleh kita katakan sebagai sakit mental. Bimaristan ini dibina berdekatan dengan kawasan yang ada air ataupun sungai yang menenangkan, dan kalau tak ada, mesti di dalam kawasan bimaristan itu akan dibina kolam air. Nak tak nak kena ada bunyi air mengalir kan. Mungkinlah ada orang dia tak suka dengan bunyi air mengalir ni, tapi pada pengalaman saya sendiri, dan setakat ni tak pernah jumpa lagi dengan orang marah dengan air mengalir, melainkan kalau paip tu kita tak tutup kan, tik 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 tik, itu mungkin merungsingkan. Tetapi bunyi air mengalir secara semula jadi, setakat ni saya tak pernah dengar lagi ada orang marah. Dia tak sukalah dengan bunyi air terjun ni, tak sukalah dengan bunyi sungai mengalir kan. Jarang sekali kan. Dan konsep ini diaplikasikan di dalam bimaristan ataupun hospital Islam. Dan boleh kata tak ada hospital yang tak ada kolam, mesti ada kolam.
Dan satu lagi perlu ada tambahannya adalah taman. Nak tak nak hospital ni kena ada kolam, kena ada taman. Itu ciri-ciri bimarastan. Kita sekarang hospital ni mungkin bangunan yang lain tu luas kan? Tapi kolamnya tu belum tentu ada kan? Dan tamannya pun kalau ada pun mungkin kecil. Ini tak mengambil ciri-ciri model apa orang kata, ciri-ciri model bimarastan dalam sejarah Islam ni lah. Dan ada juga bimaristan yang dibina berdekatan dengan masjid. Ialah kalau macam kota-kota yang jauh daripada sungai tadi, kalau mereka ni terpaksa bina bimaristan ini di tengah-tengah kota, maka dia akan tambahkan kolam lah. Dan kalau dia itu terpaksa dibina berjauhan daripada sungai, dia akan dibina berdekatan dengan masjid. Salah satu unsur terpenting dalam penyembuhan ini juga adalah berdekatan dengan orang-orang soleh, kan? Yang ni dengan ahlul ibadah ataupun ulama-ulama yang mengimarahkan masjid-masjid, kan? Sebab itu kalau dalam arkitektur Islam ataupun seni bina Islam, kedudukan masjid senantiasa berada di tengah-tengah, kan? Sebab dia itu seolah-olah jantung kepada umat Islam, kan? Dan bimarastan yang berada berdekatan ini tujuannya adalah untuk mendapatkan manfaat daripada masjid tersebut, kan? Sebab kalau tadi kita sebut salah satu terapi untuk mereka yang sakit di bimarastan ini adalah bunyi air. Selain daripada itu juga bunyi azan dan juga bacaan ayat Al-Quran yang datang daripada masjid ni digunakan juga sebagai, kita katakan, kaedah untuk merawat pesakit-pesakit di bimarastan ini. Dan bimaristan ini juga secara tidak langsung perlu berhubung dengan madrasah, kan? Kerana mana nak dapat supply doktor-doktor ni, kan? Doktor-doktor pada zaman dahulu ini bukanlah diambil ataupun bukanlah terhasil daripada, kita katakan, petik tepi jalan, kan? Maknanya mereka ini walaupun profesionnya doktor, tetapi pada siang hari ataupun pada waktu yang lain, kebiasaannya mereka ini adalah pakar ataupun orang yang mengamalkan ilmu di dalam bidang-bidang fardu ain, kan? Sebab itu menurut kajian, doktor di bimarastan ini ada shift. Macam doktor sekarang, dia ada shift. Sebab ada waktu mereka ini perlu untuk memfokuskan kepada tugas mereka sebagai ulama di dalam bidang-bidang fardu ain, dan bila tiba shift untuk mereka jadi doktor, mereka akan pergi. Sebab ulama kita pada zaman dahulu dia tidak terhad kepada satu bidang sahaja. Sebagai contohnya Ibn Sina, kita ambil nama yang besar dalam bidang perubatan, yang pada hari ini kitab beliau Qanun Fit Tib dijadikan sebagai rujukan utama oleh hospital-hospital barat. Saya tak pasti hospital kita rujuk ataupun tak, tapi disebabkan kita sekarang ni ambil daripada barat juga, kita boleh katakan elemen-elemen ilmu Ibn Sina ini ada, kan, di dalam kaedah perubatan moden. Dalam masa yang sama, Ibn Sina juga mengarang kitab metafizik berkaitan dengan falsafah dan beberapa soal jawab yang lain. Sebab itu Ibn Sina pun turut mempunyai kitab dalam bidang yang lain, bukan semata-mata dalam perubatan. Tapi kita mengenali dia terhad sebagai seorang tokoh dalam bidang perubatan. Jadi kalau madrasah ataupun sekolah tadi khusus untuk mengajar bahagian teori, maka di bimarastan ini pelajar-pelajar perubatan ini perlu mengamalkan praktikal dia orang lah. Maknanya kena jadi doktor, kena berhadapan dengan kes yang kita katakan real lah, kan? Kalau tadi duk belajar teori macam mana nak rawat sekian-sekian, jadi di bimarastan ini mereka akan mencurahkan ilmu yang mereka dah pelajari tadi, apply dekat situ. Okay? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sekarang kita cuba untuk lihat beberapa jenis-jenis bimarastan yang wujud di dalam sejarah Islam. Kan? Pertama sekali kita ada bimarastan yang khusus untuk para pesakit mental ataupun para pesakit jiwa. Kalau nak mudah faham, kita pada hari ini ada bimarastan ataupun hospital Tanjung Rambutan khusus untuk orang yang sakit jiwa.
diasingkan daripada hospital besar, kan. Maksudnya siapa yang mempunyai masalah mental akan dibawa ke sana. Dan dikhabarkan juga berdasarkan kajian yang saya baca, bimarastan untuk orang yang sakit jiwa ini juga dipasangkan jeriji, kan, jeriji besi. Maknanya untuk halangkan mereka ni daripada bersikap agresif, ada bahagian isolasi ataupun pengasingan, kan. Tujuannya untuk melindungi pesakit dan juga staf staf bimaristan sendiri, kan. Dan kaedah ini diguna pakai sampai hari ini, kan. Begitu juga kita ada jenis yang kedua, bimarastan untuk orang-orang sakit kusta. Kalau zaman dahulu penyakit kusta ni boleh kata macam COVID lah, kan. Kalau kita hari ini kita ada COVID-19, pada zaman dahulu antara penyakit-penyakit besar adalah leprosi ataupun sakit kusta. Dan untuk mengelakkan ia daripada tersebar ataupun mewabak dengan lebih luas lagi, jadi ada ward quarantine dan juga isolasi yang bimaristan yang khusus untuk pesakit-pesakit kusta ni. Kemudian kita ada juga bimaristan seperti mana yang wujud di zaman di awal-awal kemunculan Islam, itu bimaristan bergerak, kan. Jadi biasanya bimaristan bergerak ini akan ada tabib yang akan bawa ubat-ubatan, kan. Maknanya tabib tu bergerak sekali dengan dia punya, kita katakan, pedati yang bawa ubat-ubatan dia, mungkin pergi daripada rumah ke rumah ataupun duduk di pasar, kan, untuk orang cari ubat-ubatan daripada dia. Kemudian kita ada juga bimarastan di tengah jalan. Macam tadi saya sebut ada bimarastan yang khusus untuk orang yang mengembara. Sebagai contohnya untuk jemaah-jemaah haji, kan. Bayangkan kalau perjalanan haji itu ada lebih kurang dalam 2-3 bulan, kan. Tak mustahil lah ataupun adatnya akan ada orang jatuh sakit dalam perjalanan yang panjang, kan. Jadi kalau tak ada jumpa doktor tengah jalan tu sukar, kan. Dan kebiasaannya doktor-doktor ini akan diupah oleh saudara-saudara yang kaya untuk ikut sama dalam kafilah-kafilah ni, kan. Dan dia perlu merawat pesakit-pesakit yang ada sepanjang perjalanan tu lah, kan. Maknanya dia akan ikut, kan. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ulama kita ni tak duduk setempat, kan. Bila mereka ikut mengembara ke satu tempat, mereka akan berkhidmat daripada point A, kemudian ikut pula kafilah ni berkhidmat di point B. Itu kita katakan adat pada zaman dahulu. Dan terakhir sekali kita ada bimarastan khusus untuk banduan ataupun bimarastan penjara. Ini menunjukkan bahawa di dalam sistem perubatan Islam juga kita masih lagi memberikan penekanan menjaga nyawa walaupun seorang banduan. Ini penting. Dan apa orang kata, antara hikmah kebijaksanaan ilmu perubatan Islam. Baik. Di dalam bimaristan ada beberapa kaedah rawatan yang telah saya sebutkan tadi. Pertama, terapi yang khusus untuk merawat mereka yang mempunyai masalah jiwa. Dan kalau ikutkan bimarastan ini pada awalnya memang khusus untuk merawat mereka yang mempunyai masalah dengan hati dia, yang ada masalah jiwa, bukan semata-mata kita katakan gila ataupun majnun ataupun junun ni, kan. Tapi dia juga untuk merawat sakit-sakit seperti kemurungan, kan. Melankolia, kan. Melankolia ni, tuan-tuan dan puan-puan, sakit cinta ataupun sakit, bukanlah depression, tapi sakit yang kita katakan sampai tak boleh nak bergerak, kan. Sebab pada zaman dahulu ada satu penyakit yang menyebabkan seseorang itu tidak boleh melakukan apa sahaja dalam kehidupan seharian dia, dan ini dipanggil sebagai melankolia. Dan punca utama kebanyakannya adalah cinta lah. Sebab tu wujudnya perkataan ataupun istilah makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena, kan. Semua ini adalah merujuk kepada melankolia, kan. Dan menarik sekali bagaimana Ibn Sina dikatakan telah mengesan melankolia ni dalam diri seseorang. Tak silap saya, dalam seorang lelaki ni, dia ini tidak mahu
apa orang kata buat apa-apa, duduk diam ni kan. Jadi Ibn Sina ni setelah dipanggil oleh keluarga lelaki tersebut, memilih untuk memegang nadi lelaki ni. Jadi Ibn Sina pun mula bertanyakan satu persatu soalan, apakah dah makan ke, nak makan sesuatu ke, nak beli pedang ke kan, nak pergi mengembara ke. Sehinggalah apabila Ibn Sina menyebut nama satu daerah, tiba-tiba nadi lelaki ni bergerak dengan laju, dengan pantas kan. Lalu Ibn Sina pun mencelah lagi. Maknanya kalau dah masuk, Ibn Sina pun cuba untuk mengorek lagi. Bila dia dah sebut nama daerah ni, dia cuba pula, okey, jadi di daerah ni ada apa? Kamu suka pergi ke kedai mana? Kamu suka pergi ke kedai roti kan. Tiba-tiba naik pula, semakin laju pula denyutan nadinya. Dan Ibn Sina pun dapatlah kesan bahawa lelaki ini sebenarnya mengalami masalah melankolia ataupun penyakit melankolia, ataupun kita katakan melankolia ni penyakit angau. Angau kerana di kedai roti tersebut terdapat seorang wanita yang disukai kan? Dan bila dia tidak dapat berjumpa dengan perempuan itu, seluruh badannya lemah, hilang tenaga dan kehendak dia untuk hidup kan? Tak adalah sampai bunuh diri, maknanya lesu, seolah-olah dia tu dah tak ada bateri kan? Bila tak berjumpa dengan perempuan yang dicintainya. Dan tidaklah pula dia tu dimasukkan dalam bimaristan kan? Sebab bila dah diagnose awal-awal tu, dah tahu masalah dia apa kan. Masalah dia bukanlah masalah yang sampai kita katakan memerlukan pembedahan atau perawatan lanjut. Jadi Ibn Sina bawakan perempuan tu datang, jumpa dia, dan akhirnya dia seolah-olah apa orang kata macam baru lahir kan, macam seorang yang baru dapat nyawa baru kan. Selesailah masalah tersebut kan. Menunjukkan betapa antara penyakit yang wujud pada zaman dahulu ni, penyakit melankolia ni begitu berat. Begitu juga, bukanlah kita katakan Imam Ghazali ni mempunyai penyakit melankolia. Kita nak menyebut tentang hal penyakit jiwa ni, di mana suatu hari Imam Al-Ghazali sebelum dia memulakan tempoh kita katakan hukuman ke atas dirinya sendiri kan, tempoh dalam sejarah hidup Imam Al-Ghazali ni ada satu tempoh di mana beliau memilih untuk bekerja pekerjaan yang kita katakan mendidik jiwa dia. Sebab Imam Al-Ghazali ni antara ulama' yang brilliant, yang genius, yang diberikan pangkat besar di awal kehidupannya kan. Maknanya usia 35 tahun beliau dah dilantik sebagai kita katakan mungkin dekan lah kan, ataupun rektor bagi Universiti Nizamiyah kan. Dan usia muda yang begitu diberikan pangkat yang sebegitu membuatkan dia ini jadi angkuh ataupun kita katakan bongkak dengan ilmu yang dia ada kan? Dan hal ini diakui oleh Imam Al-Ghazali sendiri. Sehinggalah suatu hari apabila Imam Al-Ghazali ni masuk ke dalam kelas Imam Al-Ghazali ni, walaupun dibuat di dalam masjid tetapi dipenuhi dengan para ulama'. Anak-anak murid Imam Al-Ghazali tidak dapat masuk untuk belajar dengan dia kerana kelas itu dipenuhi dengan ulama'-ulama' daripada serata tempat. Jadi bayangkan, ulama'-ulama' ini belajar dengan Imam Al-Ghazali, menunjukkan betapa tingginya ilmu Imam Al-Ghazali ini kan. Jadi satu hari bila Imam Al-Ghazali masuk ke dalam kelas dia tidak boleh berkata apa-apa. Dia terdiam. Dia tidak boleh menulis. Dan sehinggalah dia balik ke rumah, apabila ada tabib yang cuba untuk diagnose dia ni penyakit sakit apa ni kan, apa kena Imam Al-Ghazali ni, kenapa jadi macam ni kan. Bila dah cek jantung tak ada masalah, bila dah cek buah pinggang tak ada masalah, makanan itu ini apa semua tak ada apa-apa masalah, tak ada luka, tak ada pula kena racun ke apa. Jadi mereka menyimpulkan ini adalah masalah dengan jiwa Imam Al-Ghazali kan. Jadi Imam Al-Ghazali akhirnya tidaklah masuk ke dalam bimaristan kan, tetapi dia memilih untuk tazkiyatun nafs kan,
dia bekerja sebagai seorang tukang cuci, dan dia meninggalkan keluarga dia dan cuba untuk hidup susah, kan? Sebab dia nak mengejar, dia nak mengajar diri dia erti rendah diri, kan? Dan akhirnya selepas 10 tahun dia hidup bekerja sebagai tukang cuci, janitor, dan dia cuma memperolehi, selain daripada itu dia memperolehi duit dengan kerja dia salin buku, kan? Jadi tukang fotostat, kan? Salin kitab untuk orang lain. Akhirnya dia balik ke negeri kelahiran dia di Tos. Dia menjadi seorang yang sangat merendah diri dan terkenal dengan ketawadukan dia, kan? Dia menjadi tawaduk. Maksudnya dia telah didik jiwa dia dengan apa orang kata, kita katakan penyucian jiwa dalam bentuk tarbiyah yang sebegitulah, kan? Dia nak merendahkan diri dia. Itu tentang kisah Imam Ghazali lah, sedikit selingan. Selain daripada itu, di Bimaristan ni juga mereka turut merawat penyakit yang dipanggil sebagai insomnia. Masih lagi berkaitan dengan jiwa, kan? Penyakit insomnia ni tak cukup tidur, kan? Ataupun tak boleh tidur, kan? Ada orang yang berjaga malam langsung tidak tenang jiwanya, kan? Samalah juga halnya berkaitan macam yang kita katakan tadi, tidur tak lena, makan tak kenyang, mandi tak basah. Tetapi ada juga orang yang insomnia kerana bukanlah kerana cinta, kan? Kerana masalah jiwa yang lain. Baik, jadi itulah serba sedikit kaedah rawatan, apa orang kata, yang wujud di Bimaristan. Dan mereka juga menggunakan elemen-elemen muzik, kan? Kalau tadi saya ceritakan, institusi wakaf itu digunakan untuk membayar bukan sahaja gaji doktor, tapi untuk membayar gaji ahli muzik, gaji artis, gaji penghibur. Kerana salah satu kaedah rawatan di dalam Bimaristan ini juga adalah mereka menggunakan kita katakan bunyi kecapi, kan? Ud, kan? Jadi akan ada pemuzik yang akan mainkan tali kecapi, akan ada orang yang akan mainkan seruling ni, kan? Ni Turki, kan? Kalau di Turki tu kita ada seruling yang dipanggil sebagai ni. Dan ada juga penghibur ataupun kita katakan biduan, kalau dalam bahasa Inggeris dia kita panggil sebagai troubadour, kan? Palace troubadour. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok cerita orang putih, kan? Cerita orang putih zaman dulu lah, biasanya raja-raja dia akan ada penghibur, kan? Sama ada dalam bentuk badut ataupun jester. Tapi Palace troubadour ini dia lebih, kita katakan high class sikit lah, kan? Biasanya dia akan bercerita sama ada dalam bentuk syair, dia akan melagukan lagu-lagu rakyat, kan? Dia akan membuat kisah-kisah jenaka yang kita katakan senonoh, kan? Bukanlah lawak-lawak yang tidak senonoh. Dan mereka ini dibawa ke dalam Bimaristan khusus untuk menaikkan semangat para pesakit. Dan bila kita sebut begini, tidaklah bermakna pula Bimaristan ini tidak ada buat pembedahan, tidak ada merawat pesakit, penyakit-penyakit fizikal. Ada, kan? Dan mereka juga dalam masa yang sama dirawat dengan menggunakan elemen-elemen muzik ni tadi, kan? Maknanya bila dah sakit, dah selesai pembedahan ataupun sementara menunggu pembedahan, akan dipasangkan, bukan dipasang lah, tak ada kaset, tak ada CD, akan dimainkan dengan muzik-muzik ini. Dan kalau mana yang dekat dengan sungai, dekat dengan kolam, dekat dengan taman, akan dengar bunyi aliran air, akan dengar bunyi burung berkicau, kan? Bunyi cengkerik, bunyi daun luruh. Semua itu mempunyai peranan yang penting khusus untuk mengembalikan semangat dan kesihatan seseorang di dalam kaedah perubatan Islam ni. Jadi kaedah perubatan Islam ni tidaklah terhad semata-mata kepada ruqyah, kan? Bila kita sebut perubatan Islam ni, yang terbayang dalam fikiran orang sekarang ni, bacakan ayat Al-Quran. Itu merupakan salah satu, kita katakan, salah satu kaedah dan elemen yang wujud dalam tradisi perubatan Islam yang sangat besar, kan? Maknanya kita ni kalau nak katakan kita ni perubatan Islam, maknanya kena berusaha sungguh-sungguh untuk betul-betul kita ni boleh mengaku yang kita ni mewakili perubatan Islam.
Kadang-kadang kita ini menguasai satu sisi tetapi kita melupakan satu sisi yang lain. Kita tidak kuasai sisi yang saintifik. Dan bila ada diagnosis yang penting yang kita gagal keluarkan, kadang-kadang kita takut ini boleh menimbulkan apa orang kata fitnah kepada agama kita kan. Sebab kadang-kadang ada orang menyalahkan contoh dia jadi macam dalam satu sejarah hospital gereja Kristian khususnya di Byzantine, bila mana ada orang yang mengalami masalah jiwa ataupun mental, mereka akan katakan ini berkaitan dengan rasukan syaitan ataupun rasukan iblis kan? Demonic possession kan? Sebab itu ada filem-filem macam The Exorcist kan? Exorcism of Emily Rose yang khusus melihatkan peranan gereja untuk halau bawa keluar setan-setan ni keluar daripada badan-badan apa orang kata orang-orang yang dirasuk ni lah. Nak dikisahkan satu kisah Usamah ibn Munqidh di mana beliau sewaktu mengikuti Salahuddin Al-Ayyubi berperang dalam peperangan salib. Dia ada konvoi untuk melawat Maharaja Frank. Frank ni tak apalah. Kita nak ceritakan ada satu bangsa Frank ni yang turut berperang dalam perang salib ni. Dan Usamah ibn Munqidh ni disebabkan beliau ini adalah seorang kita katakan tabib dalam konvoi Salahuddin Al-Ayyubi ni, dia pun dalam waktu tidak berperang tu dia pergilah melawat kawasan kaum Frank ni kan, untuk Frank lebih kurang apa itulah Frank lah kot, kita sebut Frank, untuk melihat bagaimana doktor-doktor di situ merawat pesakit dia. Nak diceritakan ada satu perempuan mengandung ini yang sakit kepala rasanya, yang dia mungkin sakit badan ataupun sakit kepala. Lalu bila dia berjumpa dengan doktor di gereja ini, apa yang mereka buat adalah mereka cukur kepala dia. Cukur kepala dia sebab katanya rambut tu terlalu panjang, dah jadi tempat setan duduk, tempat setan rasuk dia. Dan apabila tidak selesai juga masalah perempuan tu yang sebenarnya mengalami masalah mental, mereka toreh kepala dia dalam bentuk salib. Toreh dalam bentuk salib, dan kemudian dia buka bahagian atas tu lalu ditaburkan dengan garam. Dan hal ini telah menyebabkan perempuan tersebut mati kan, dengan kandungan dia mati disebabkan kaedah ni tidak saintifik kan. Dan ini disaksikan sendiri oleh Usamah ibn Munqidh dan menjadi pengajaran buat dia. Nak bahawa untuk bukan semua perkara yang berlaku itu perlu dibuat apa orang kata seolah-olah ada syaitan yang merasuk. Kita tidak nafikan wujudnya hal yang keadaan begitu, tapi dalam masa yang sama ada sisi saintifik yang perlu diberikan penekanan juga kan? Sebab kalau takut salah diagnose, salah berikan ubat, memudaratkan. Sebab itu Usamah ibn Munqidh juga turut menekankan betapa pentingnya ilmu khususnya dalam bidang perubatan ini, dan bagaimana nak sinergikan ataupun bagaimana nak kita katakan synchronize kan, dengan ilmu fardu ain. Inilah peranan ulama-ulama kita pada zaman dahulu kan, yang telah diselesaikan, tetapi pada hari ini kita terhijab ataupun kita ini terlindung daripada ilmu-ilmu mereka. Jadi tanggungjawab kita lah, kalau betul kita kata nak kembali ataupun nak revivekan perubatan Islam ni, kita kena kaji semula balik lah teks-teks dan juga hikmah para ulama zaman dahulu yang telah pun menghadapi pelbagai isu kan, cuma tinggal kita nak kaji saja. Lain-lain tuan-tuan dan puan-puan, perbandingan tentang Bimaristan ini dengan hospital pada hari ini, saya rasa kita boleh tengok kebanyakan hospital hari ini. Kita ambil contoh, kalau hospital saya dulu di Kuala Lumpur, hospital Kuala Lumpur tu terletak di tengah-tengah kota kan, dan tengah malam dengan ada orang merempitnya kan. Dan kalau bahagian pagi dan petang tu ada kenderaan yang lalu lalang dengan kita katakan kesesakan lalu lintasnya. Jadi kalau kita bayangkan kita ini pesakit, tengok luar tingkap nampak kota yang penuh sesak tu,
secara tidak langsung dia turut memberikan kesan negatif kepada jiwa kita yang sedang sakit ni. Silap-silap kalau boleh keluar dalam masa 3 hari, agaknya berlanjutan sampai 2 minggu kan. Sebab bukanlah kita katakan aura ataupun feng shui kan, tapi kita nak katakan hal dan situasi sekeliling kita itu memainkan peranan kan. Sama juga macam kita nak beribadah kan. Kalau kita beribadah sekalipun, boleh kita ni nak beribadah di mana-mana, tapi galakannya adalah untuk beribadah di tempat yang tenang, bersih dan bebas daripada gangguan kan. Itulah sebaik-baik tempat untuk beribadah, dan itulah yang kita bawa keluar dan kita cuba untuk aplikasikan di dalam apa orang kata profession ataupun bidang hal yang berkaitan dengan duniawi ini kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa setakat ini saja perkongsian saya tentang Bimaristan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan sekerja saya dahulu di Muzium Kesenian Islam, saudari Siti Marina, khusus untuk beliau kerana dahulu kami buat satu pameran tentang perubatan Islam, bukan pameran perubatan Islam halau jin ke apa, tidak. Kami saudari Siti Marina ini merupakan pengarah bagi program pameran ni lah. Pameran kita panggil pameran Aptip, yang mana tuan-tuan dan puan-puan boleh search ataupun cari di dalam internet. Di YouTube pun ada, boleh cari dalam channel Siti Marina Maidin, di mana beliau telah memuat naik semua video, semua artifak-artifak yang berkaitan dengan perubatan Islam. Jadi kita boleh tengok di dalam itu ada dokumen Turki Uthmaniyah tentang cara urus tadbir hospital kan. Kemudian kita ada kitab Arab tentang bagaimana menerangkan fungsi tumbuh-tumbuhan, kita katakan herba-herba tertentu untuk merawat penyakit-penyakit tertentu. Kemudian ada juga gambar Bimaristan kan, ataupun Bimarostan yang lama, yang masih lagi yang lama dan masih lagi tertegak sampai zaman sekarang ini. Kemudian kaedah-kaedah ubat-ubatan Melayu kan, yang menggunakan herba dan juga alam semula jadi. Kemudian kita ada juga kitab-kitab manuskrip yang khusus membicarakan tentang diet kan, bagaimana untuk seseorang itu mengawal pemakanannya untuk mencapai kesihatan yang baik kan. Kitab tentang alat-alatan cabuk gigi dan sebagainya, itu semua itu tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat di dalam internet, dan lihat di dalam channel saudari Siti Marina Maidin inilah. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada beliau, dan itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada masa dan ada kesempatan, saya akan kongsikan lebih lagi tentang beberapa perkara yang menarik di dalam sejarah Islam. Mungkin selama ini kita banyak belajar tentang sirah Nabi Muhammad SAW, sirah para sahabat, sirah para ulama, tetapi kita tidak nampak natijah daripada ajaran mereka itu apa yang ada. Sebab kadang-kadang kita banyak bercakap tentang ajaran mereka, tetapi kita tidak melihat practicality yang telah pun ada di zaman mereka. Secara tidak langsung bila kita nampak, kita pun tidak ada idea ataupun tidak mencambah kreativiti kita untuk mengaitkan dengan masa zaman sekarang ini. Jadi insyaAllah semoga saya diberikan kekuatan. Saya mohon maaf di atas barang kekurangan dan kesilapan, dan segala yang baik, dan segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk itu disandarkan di atas kelemahan diri saya. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah dan salatul nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.